Satu ruangan wawancara. Ini adalah mengenai dengan program Belia Maya dalam kepimpinan wanita, dan alhamdulillah pagi ini kita membawakan dua orang tetamu undangan kita, ya. Iaitu kita perkenalkan, iaitu di sebelah sisi kiri saya, iaitu ada yang Nazurah Muhammad Noor, iaitu ketua projek YSEALI Virtual Youth Program on Women's Leadership, dan juga selaku Brunei Country Lead, ya, YSEALI WLA Alumni Network Brunei. Dan bersama dengan kita juga ialah Yang Mulia Martin Bolkini, iaitu selaku Ketua Logistik YSEALI Virtual Youth Program on Women's Leadership. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di Rampai Pagi, ya, untuk sama-sama kita mengetahui mengenai dengan program kepimpinan wanita, ya, Belia Maya. Jadi mungkin memulakan wawancara kita pada pagi ini bersama dengan Nazurah, ya. Menceritakan kepada kita ni sedikit pengenalan lah mengenai dengan Brunei YSEALI Women's Leaders Association ini, ya. Alumni Networks ini. Silakan. Terima kasih. So sebelum saya mengenalkan Brunei YSEALI WA Alumni Network, saya akan menerangkan apa dia YSEALI atau Young Southeast Asian Leaders Initiative, atau bahasa Melayunya Inisiatif Pemimpin Asia Tenggara Muda. Jadinya ianya YSEALI ini dilancarkan pada tahun 2013, iaitu sebuah program khas Kerajaan Amerika Syarikat untuk memperkukuhkan pembangunan, kepimpinan dan juga rangkaian di Asia Tenggara. Manakala YSEALI WLA atau Women's Leadership Academy, alumni networknya ditubuhkan pada tahun 2017 dengan misi untuk memperkasa wanita untuk memimpin komuniti di rantau Asia Tenggara, untuk menangani isu-isu di serantau lah tu, dan sebagainya. Alumni network ini ianya dipimpin oleh 2 pengerusi bersama dan juga 11 orang pemimpin negara ASEAN dan juga Timor Leste, yang terdiri daripada alumni program WLA. Bagi Brunei YSEALI WLA Alumni Network, pada masa ini ada 15 pemimpin belia wanita yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, seperti mahasiswi, bekas graduan, guru, pengusaha wanita, penjawat awam, swasta dan sebagainya. Yang mana diorang ini pernah mewakili negara Brunei Darussalam dalam program US ASEAN Women's Leadership Academy WLA for YSEALI semenjak penyertaan negara Brunei Darussalam pada tahun 2016. Ya, jadi itu sedikit mengenai dengan pengenalan Brunei YSEALI WLA Alumni Network. Jadi mungkin Nazurah boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi apakah YSEALI Virtual Youth Program on Women's Leadership ini? So bagi YSEALI Virtual Youth Program on Women's Leadership ini adalah satu program yang baru saja kami adakan pada minggu lepas baru habis, daripada 1 hingga 18 Oktober 2020. Ianya adalah satu program susulan bagi Brunei YSEALI WA Alumni Network, yang mana program ini ditaja oleh Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam, dan juga disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Seperti yang di-mention tadi, dinyatakan daripada 1 hingga 18 Oktober dalam masa 3 minggu lah tu, baru habis Ahad lepas. Dalam masa 3 minggu ini terdapat 9 sesi dan juga 2 lawatan sambil belajar, termasuk sesi secara maya atau virtual, bengkel, sesi perkongsian dan juga sesi secara muka, sua muka, pembimbingan, itu mentorship, aktiviti networking yang dikendalikan oleh penceramah-penceramah dari dalam dan luar negara, dan juga yang lawatan disebutkan tadi, kami mengadakan 2 lawatan sambil belajar, iaitu ke institusi penjara wanita dan juga lawatan di Kampung Bokiah di Ristaan Abadi dan juga Bengkel Tenunan, yang mana Martin akan menerangkan lebih lanjut lagi, dan juga ada tayangan video mengenai aktiviti tersebut. Jadi tujuan program ini adalah untuk
merealisasikan kemampuan peribadi, meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran kepimpinan, memperkasa para peserta dengan memberikan sokongan untuk pembangunan peribadi dan juga perkembangan profesional mereka, serta untuk memupuk kemasyarakatan kerjasama antara peserta, penceramah dan juga masyarakat. Ya, jadi itu sedikit mengenai dengan Waisili Virtual Youth Program on Women's Leadership yang telah pun berlangsung pada 1 hingga 18 Oktober yang lalu. Ya, kita bersama dengan Martin Bolkini. Ingin juga kita ketahui ni, tadi ada menyebut mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sepanjang ianya berlangsung ya, Waisili Virtual Youth Program on Women Leadership ini. Jadi apakah antara aktiviti-aktiviti yang telah pun dijalankan ketika program ini berlangsung? Okay, Alhamdulillah 9 sesi yang disebutkan Nazurah tadi telah dikendalikan oleh 6 penceramah bersifat antarabangsa, itu dari Brunei, 2 dari Malaysia dan 1 dari Singapura, serta 9 pembimbing atau mentors dari Brunei. Kami juga turut berpeluang menjadi facilitator dan moderator bagi sesi-sesi tersebut. Mungkin selepas ini Auda dapat menyaksikan sedikit video klip dari program tersebut. Okay. Iaitu pada mulanya sesi pembukaan program diadakan secara maya di Zoom pada 1 hari bulan Oktober 2020 yang mana diikuti dengan aktiviti icebreaker di antara peserta-peserta. Keesokannya pula adalah bengkel mengenai Introduction to Gender Theory dan konsep yang dikendalikan oleh penceramah jemputan dari Malaysia, Profesor Dr. Noraida Indut dari University Sains Malaysia, USM. Pada minggu seterusnya pula beserta menjalani beberapa lagi bengkel secara maya. And then Women's Health Leadership Matters dikendalikan oleh Profesor Datu Dr. Rashidah Shuib dari Malaysia. Mindfulness 101 dikendalikan oleh penceramah tempatan iaitu Nazira Sohaimi dari More to Bloom Mindfulness. Kepimpinan Wanita dalam Islam oleh Dr. Hajah Umi Faizah Rahman dari Kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Sesi perkongsian oleh Nur Hafizah Rashid, Fisha dari Bik Begawan. Para peserta dan penceramah juga membuat lawatan sambil belajar ke institusi penjara wanita di Kampung Jerudong pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 yang mana mereka telah mengenali lebih dekat lagi peranan dan fungsi institusi penjara wanita. Demonstrasi hukum sebat rotan berdasarkan Undang-Undang Sivil dan Syariah, lawatan sekitar penjara wanita, bengkel perusahaan dan galeri jawatan penjara. Bagi minggu terakhir, program tersebut iaitu Minggu Lapas, bengkel yang diadakan secara maya adalah I Am Remarkable dikendalikan oleh Atikah Amelina Zaini dari Google yang berpusat di Singapura, Passion dan Purpose oleh penceramah tempatan Nurul Hadina Haji Alias dari My Action for SDGs. Dan bengkel terakhir secara maya adalah mengenai Sexual Violence Against Men and Women in Brunei, sesi yang dikendalikan oleh Nurul Nasuha Yunus dari Respect Me, serta perkongsian Meet Your Yesali Alumni Coordinator oleh Billah Hassan dari Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam. Ya, baik. Alhamdulillah ya, banyak sekali aktiviti-aktiviti yang diisikan ya sepanjang ianya berlangsung. Dan kalau kita lihat ya di kaca televisyen pada ketika ini, wow ya, sungguh menarik sekali dan interaksi yang cukup merangsangkan ya di kalangan ahli. Jadi kalau menurut pengalaman Martin sendiri mengenai dengan aktiviti-aktiviti sebegini, macam mana feedback daripada para peserta? Alhamdulillah semuanya bersifat positif lah, and then semua sekali bagi komen yang bagi impak lah arah program ni arah dorang. Selain itu kan add up juga pada hari terakhir program tersebut iaitu Ahad Lapas 18 Oktober 2020, para peserta dan pembimbing mentors telah mengadakan lawatan juga ke Kampung Bolkiah A di Ristaan Abadi dan bengkel tenunan pada sebelah pagi. Ristaan Abadi ni ialah inisiatif Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah yang mana terdapat 4 orang wanita yang sedang menjalankan projek di bawah inisiatif tersebut di Kampung Bolkiah. Iya, baik. Intan, itu dia. Ya. Jadi itu dia antara aktiviti-aktiviti yang telah pun diadakan di sepanjang 1 hingga 18 Oktober yang lalu. Dan Martin ingin juga kami mengetahui siapakah antara peserta-peserta program tersebut dan bagaimanakah, dan tidak pengetahuan sambutannya, tapi ini mengetahui siapakah antara peserta-peserta program itu. Pesertanya sebanyak 20 orang belia wanita
berumur 18 hingga 30 tahun dari pelbagai latar belakang seperti mahasiswa-mahasiswi, bekas graduan, guru, pengusaha wanita, penjawat awam, swasta dan sebagainya yang memenuhi kriteria penyertaan program tersebut terpilih untuk menyertai program tersebut. Ya, alhamdulillah. Baik. Ya, jadi kita ingin juga bertanya kepada Nazura. Jadi Nazura, selepas daripada program ini, apakah antara perancangan seterusnya bagi program ini? So insyaallah program ini seperti yang dikongsikan oleh Martin tadi menerima sambutan yang sangat positif dan berimpak yang tinggi ya. InsyaAllah akan diadakan lagi lah program yang sedemikian itu dan ada juga mini-mini projek kecil yang akan diadakan hingga tahun depan lah. Akan dikongsikan lah kemudian hari melalui laman Instagram insyaAllah. Iya, baik ya. Jadi untuk mereka ingin mengetahui sebarang aktiviti ke depannya nanti yang akan diadakan oleh YSEALI ini, di mana boleh mengikutinya? Orang ramai bolehlah melayari laman Instagram Kedutaan Amerika Syarikat di Negara Brunei Darussalam dan juga YSEALI Brunei, iaitu US Embassy BSB dan juga YSEALI BN, iaitu YSEALI-BN. InsyaAllah akan dikongsikan di sana lah, di Instagram mengenai program yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Baik, di kesempatan bersama pada pagi ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ya, di sebelah pagi ini, silakan. Jadinya ingin disampaikan juga, tidak akan orang possible atau dapat diadakan program ini tanpa sokongan dari para penaja, penyokong serta ahli jawatan kuasa program ini dan juga para peserta, pengacara, pembimbing dan sukarelawan. Diucapkan terima kasih kepada penaja kami iaitu Kedutaan Amerika Syarikat di Negara Brunei Darussalam, penyokong kami Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, WIDU, YSEALI AA Alumni Network, dan akhir sekali diucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa program ini yang berada sama kita di studio pagi ini. Amal Nisha Muluk, Ketua Teknologi, Martin Bokini, Ketua Logistik, Pengiran Salimatul Sa'da, Pengiran Muhammad Saleh, Penasihat Projek, penceramah-penceramah dan pembimbing-pembimbing yang telah disebutkan oleh Martin tadi ya. Bila Hasan dari Kedutaan Amerika Syarikat di Negara Brunei Darussalam dan juga sukarelawan-sukarelawan yang turut sama menyumbangkan masa dan tenaga sewaktu program dijalankan. Dan juga tidak dilupakan individu-individu yang telah membantu secara langsung dan juga tidak langsung terhadap program ini lah. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Itu dia mengenai dengan program belia dan kepimpinan wanita. Apapun ucapkan terima kasih kepada Nazura Noor dan juga Haji Abdul Martin Bolkini, dan kita mengharapkan semoga program sedemikian akan dilanjutkan dan diteruskan lagi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.